Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currentsphere MY. Pada video kali ini kita ingin mengulas satu isu yang panas lagi hangat di bumi Sabah. Isu yang mungkin akan jadi penentu jatuh bangunnya sebuah parti lama yang dulu pernah mendominasi negeri ini. UMNO Sabah. Ya, UMNO yang dulunya gah sekarang dikatakan hanya tinggal bayang-bayang. Tetapi adakah kenyataan itu benar? Atau ini semua hanyalah cakap-cakap orang yang belum tentu betul punya? Baiklah, mari kita teruskan. Baru-baru ini, Ketua Penerangan UMNO Sabah Datuk Suhaimi Nasir membuat satu kenyataan yang agak berani. Katanya UMNO BN akan bertanding 40 kerusi dalam PRN 17 yang akan datang tidak lama lagi. 40 kerusi daripada 73 kerusi DUN Sabah. Maksudnya lebih separuh kerusi akan ditandingi UMNO BN. Satu kenyataan yang cukup besar, cukup yakin. Tetapi adakah ia berasaskan realiti? Atau ini semua hanyalah satu angan-angan yang kosong? Datuk Zulkarnain Mahdar, pengerusi Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia G57, nampaknya tidak bersetuju langsung dengan kenyataan itu. Dalam satu kenyataan media yang keras, beliau menyifatkan Suhaimi hanya bermimpi di siang hari. Katanya tidak salah untuk menyimpan angan-angan, tetapi seseorang itu akhirnya perlu berpijak di bumi yang nyata. Memang pedih kenyataan dia. Zulkarnain turut mengulas kenyataan Suhaimi yang berkata Barisan Nasional akan bertanding 40 kerusi, manakala baki 33 kerusi akan diserahkan kepada rakan gabungan mereka Pakatan Harapan. Tetapi Zulkarnain nampaknya tidak yakin langsung dengan kemampuan UMNO BN. Apatah lagi selepas kegagalan mereka menjatuhkan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor dalam cubaan rampasan kuasa bersama warisan pada tahun 2023. Coba kita imbau balik. Pada awal 2023, satu gerakan politik yang agak mengejut berlaku di Sabah. UMNO Sabah pada ketika itu dilihat goyah selepas keputusan PRU15 coba bergabung tenaga dengan Parti Warisan untuk menjatuhkan Haji J. Rakyat Sabah pada masa itu pun keliru. Kenapa UMNO dan Warisan tiba-tiba berpakat? Bukankah mereka lawan sebelum ini? Tetapi itulah politik, tiada kawan dan lawan yang kekal, hanyalah kepentingan. Cobaan itu akhirnya gagal. Haji J kekal sebagai Ketua Menteri dan GRS masih memegang tampuk kuasa. Sejak dari itu, image UMNO Sabah semakin merosot. Ramai pemimpin lompat keluar parti. Ada yang masuk GRS, ada pula masuk parti lain. Akar umbi pun jadi semakin keliru dan hilang arah. Oleh itu, bila Suhaimi cakap yang UMNO BN ingin menandingi 40 kerusi, Zulkarnain pun mempersoalkan atas dasar apa keyakinan itu. Apakah ini keputusan majelis tertinggi UMNO atau hanya retorik politik semata-mata? Dan lebih tajam lagi, Zulkarnain memberi peringatan kepada pemimpin UMNO Sabah. Kalau ingin kembali bangkit, jangan hanya buat kenyataan media. Turun ke bawah, dengar suara rakyat. Tengok sendiri apa rakyat masih sayang pada UMNO ataupun mereka sudah lama berpaling arah. Dan bukan itu sahaja, Zulkarnain juga mengkritik cadangan untuk menjadikan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin sebagai poster boy untuk PRN 17 yang akan datang. Katanya tindakan itu akan mempercepatkan lagi kejatuhan UMNO. Tegas Zulkarnain lagi, sikap kasar Bung Mokhtar juga adalah salah satu penyebab rakyat semakin membenci UMNO. Memang keras betul kenyataan dia. Tetapi coba kita tengok pula fakta. Dalam PRN Sabah ke-16 pada tahun 2020, UMNO BN bertanding di 30 kerusi dan hanya menang 14. Daripada satu parti dominan, kini hanya tinggal minoriti. Dan selepas PRU15, ramai juga pemimpin UMNO Sabah keluar parti, termasuklah beberapa tokoh penting yang kini berada di dalam GRS. Nah, jadi soalan besar di sini, apakah
UMNO benar-benar dalam posisi untuk membuat comeback, atau mereka sebenarnya sedang menipu diri sendiri. Bukan itu saja, mari kita buka satu lagi lembaran yang tidak kurang juga pentingnya. Hubungan UMNO dengan Pakatan Harapan. Ramai rakyat Sabah masih tidak boleh terima kerjasama UMNO dengan DAP dan juga PKR. Gabungan PHBN ini dilihat seperti perkawinan paksa, bukan karena cinta tetapi karena mahu terus berkuasa. Persoalannya, mampukah gabungan ini diyakini oleh rakyat Sabah yang terkenal dengan sikap bebas dan lantang? Dan kalau kita sentuh pula isu Bung Mokhtar, ini memang satu nama yang penuh dengan kontroversi. Dari isu perbicaraan mahkamah hinggalah kepada gaya kepimpinan yang kasar, beliau seringkali menjadi perhatian media. Adakah meletakkan Bung Mokhtar sebagai wajah utama kampanye PRN17 adalah satu langkah yang bijak? Atau sebenarnya ia satu strategi bunuh diri di dalam politik? Zulkarnain juga berkata yang dia sendiri sebagai rakyat Sabah tidak berani meletakkan masa depan negeri ini di tangan pemimpin seperti Bung Mokhtar. Dan kenyataan itu datang bukan dari orang biasa, tetapi bekas pemimpin akar umbi UMNO sendiri. Kalau orang dalam UMNO pun sudah tidak yakin, bagaimana pula nanti dengan rakyat biasa? Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua, penonton-penonton setia, sahabat-sahabat Karens VMY. Adakah UMNO Sabah masih lagi relevan? Masih lagi ada harapan? Atau mungkin sekarang mereka sedang menunggu hari terakhir sebelum dihukum rakyat dalam PRN17 nanti? Sebab kalau kita jujur, rakyat Sabah sekarang mahukan pemimpin yang ikhlas, bersih, dan bukan lagi sekadar tokoh lama yang pandai bercakap tetapi gagal menyelesaikan masalah rakyat. Mahu atau tidak, gelombang perubahan sudah mulai terasa, rakyat pun sudah semakin cerdik. Yang cakap besar tapi tidak ada hasil, cepat saja akan disingkirkan. Dan lebih penting lagi, adakah cobaan untuk kembali berkuasa ini akan membawa manfaat kepada rakyat? Atau sekadar usaha segelintir elit politik untuk menjaga kepentingan mereka sendiri? Sebelum saya tamatkan video ini, saya ingin tinggalkan satu lagi soalan kontroversi untuk Anda semua pikirkan. Adakah PRN17 akan menjadi kubur politik buat UMNO Sabah jika mereka terus menipu diri sendiri dan gagal berubah? Atau mungkinkah mereka akan buat kejutan terakhir seperti Phoenix yang bangkit dari abu? Oleh itu, coba jawab di ruangan komen di bawah. Kami ingin dengar pendapat Anda semua, jujur, terbuka, dan juga berani. Dan sebelum itu, jangan lupa kalau Anda semua, kalau sahabat-sahabat suka analisis politik yang straight to the point macam ini, tekan butang like, share video ini pada kawan-kawan Anda, dan yang paling penting subscribe ke channel ini Karens VMY supaya Anda tidak terlepas sebarang pendedahan politik tanah air, khususnya dari bumi Borneo yang semakin menarik perhatian nasional. Terima kasih karena menonton. Kita jumpa lagi di dalam episode yang seterusnya. Jangan hanya jadi penonton, kawan-kawan. Jadilah rakyat yang celik dan juga kritikal. Sekian saja, salam sejahtera.